Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali dalam program Secawan Teh. Saya Gaddafi Musli dan anda bersiar dalam My Metro TV di mana kita akan membincangkan pelbagai isu-isu atau topik menarik yang melanda masyarakat kita pada hari ini. Dan pada pagi ini kita bersama dengan, sekali lagi bersiar bersama Pengerusi Biro Aduan Pemuda UMNO, iaitu Datuk Muhammad Khairun Asir. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan kita. Okey, hari ini kita akan membincangkan mengenai keldai dadah atau drug mule. Okay, seperti mana lazimnya orang tahu, Biro Aduan ni antara pihak yang engage dengan aktiviti drug mule yang banyak berdepan dengan peristiwa-peristiwa membabitkan keldai dadah ni, Datuk. Dan saya pasti Datuk sebagai pengerusi banyak pengalaman berdepan dengan mangsa-mangsa kedai dadah ni. Jadi boleh Datuk ulas sikit mengenai takrifan kedai dadah itu atau apa bezanya dengan trafficker atau orang yang membawa dadah ni secara rela. Terima kasih Gaddafi. Kita mendapati bahawa semenjak kebanjiran warga asing, khususnya daripada benua Afrika, membanjiri negara kita atas apa juga alasan, telah banyak meningkatkan statistik bahawa mereka telah banyak memperdayakan rakyat Malaysia dan menjadikan Malaysia sebagai hub mereka supaya ditipu untuk dijadikan pembawa ataupun carrier dadah-dadah tanpa pengetahuan orang yang diperdayakan. Jadi pada sepanjang pengalaman Datuk berdepan dengan pelbagai isu kedai dadah ni, sebenarnya mereka memang tidak tahu apa yang dibawa oleh mereka. Tapi ada juga yang memang seperti Datuk kata tadi, memang convict. Memang dia tahu apa yang dia bawa tu dadah dan mereka willingly untuk ekspor ataupun carry benda ni. Dan pada masa yang sama ada juga yang tak tahu. Jadi boleh Datuk ceritakan, ulas sikit. Mereka telah pilih nama keldai untuk ditakrifkan sebagai orang yang tidak tahu membawa, kerana lazimnya keldai dia tak tahu apa yang dibawa di belakangnya. Jadi kita bela orang yang ditipu, diperdayakan kerana mereka tak tahu apa yang mereka bawa. Dan banyaknya atas premis asas cinta dan emosi. Dan saya tak suka sebut, tapi saya harus sebut, banyak menggunakan wanita-wanita kerana apabila emosi telah dimasuki dalam perhubungan, confidence ataupun keyakinan timbul dan akhirnya mereka dengan reda tanpa mengadakan pemeriksaan yang lebih teliti, mereka telah dijadikan alat. Tapi ada juga satu lagi kategori yang accomplice ataupun subahat untuk bawa, ambil upah untuk bawa. Yang ini saya fikir mereka harus diberikan peluang untuk membela diri, tetapi untuk kita kategorikan accomplice sebagai keldai, saya rasa kurang tepat. Dan di samping itu pula, daripada pengalaman-pengalaman kita, yang penuh dramatik bagi saya ialah keberkesanan sindiket dadah ini yang kita perlu tangani dan perangi menggunakan orang kurang siuman. Kita pernah selesaikan satu kes melibatkan seorang rakyat Malaysia. Beliau adalah pesakit mental dan dalam masa 15 tahun ni beliau telah dimasukkan ke hospital bahagia, hospital mental sebanyak 17 kali. Dan sedikit telah mengenal pasti beliau sebagai pesakit mental untuk dihantar ke Sao Paulo di Brazil dan ditugaskan untuk mengambil lampu ajaib. Beliau tak pernah pergi luar negara, pasport pun tak ada, semuanya dibiayai oleh sindiket. Dan alhamdulillah dengan keberkesanan modus operandi kita dan semua pihak, Interpol khususnya, beliau dapat kita tahan di Buenos Aires dalam transit ke Sao Paulo, Argentina, Sao Paulo, Brazil. Dan akhirnya kita berjaya bawa beliau balik. Dan sebelum beliau dapat mengambil dadah ataupun bungkusan tersebut, yang mana dia tak tahu, dia memang nak pergi ambil lampu ajaib, kita dah dapat bawa balik dan kita selesaikan kes tersebut. Biasanya untuk keldai dadah ni, suspek ni, dia dapat attract diorang ni melalui apa ni? Lazimnya melalui emosi. Macam baru-baru ni sebenarnya ada satu lagi aduan yang kita nampak sangat serius, melibatkan seorang warga Malaysia daripada Malaysia Timur, bangsa Bidayuh, datang mengadu kepada Biro Aduan. Mereka bercinta dengan bangsa Afrika dan dalam proses percintaan tersebut si kekasih mengajak ataupun menjemput untuk pergi memadu kasih di Melbourne.
Dan dalam proses tersebut di KLIA apabila mereka nak tinggalkan Malaysia, dipura-purakan oleh sang kekasih tadi bahawa beliau tidak dapat ikut dulu kerana ada urusan perniagaan yang lebih penting, dan beliau meminta mangsa pergi dulu dan beliau akan datang sehari 2 hari kemudian. Dan dalam keadaan tersebut, apabila emosi, kasih telah bertaut, sayang sudah meningkat, keyakinan penuh, maka dalam keadaan tersebut beliau pun rela dan redha untuk pergi, dan tanpa pengetahuan beliau salah satu beg yang dibawa diisi dadah dalam tempat yang disorokkan. Dan beliau sekarang menghadapi tuduhan di Melbourne dan kita dalam proses untuk membantu beliau membela diri, insya-Allah. Jadi Datuk, masalah mungkin berlaku kerana kurangnya pemantauan ibu bapa. Apa pandangan Datuk? Ibu bapa mungkin satu faktor yang kecil, tetapi bagi kita adalah sistem kawal pintu masuk sempadan negara. Itu paling penting sebab daripada pengamatan kita, kedai-kedai dadah ni mereka lazimnya corak penerbangan mereka ataupun corak musafir mereka keluar negara sangat drastik. Lazimnya mereka tak pernah pergi luar negara pun. Dalam ada satu kes yang kita selesaikan di Afrika Selatan, pasport mereka ataupun pasport mangsa baru siap 2 hari sebelum penerbangan. Dan dalam pasport tersebut kosong bersih, maknanya beliau belum pernah lagi pergi luar negara. Bayangkan jika beberapa soalan dapat diajukan pada beliau, saya yakin pihak berkuasa, pihak penerbangan, pihak immigration, pihak custom, polis, jika dapat mengajukan beberapa soalan, mereka ataupun mangsa tak boleh jawab dengan penuh confident dan keyakinan. Di situ kita boleh benteras. Jadi saya masih lagi memperjuangkan dan konsisten bahawa kawalan pintu masuk boleh kita tambah baikkan, tingkatkan kualiti supaya apabila sistem pendaftaran tersebut kita dapat rapikan, saya yakin orang-orang kita tidak sewenang-wenang boleh dijadikan alat untuk dia membawa dadah. Jadi kebanyakan mangsa wanita muda Melayu kan yang orang kata bercinta dengan warga Afrika ni sanggup meredah lautan berapi tu untuk mereka. Kalau Datuk boleh berbicara dengan mereka ni, apa nasihat Datuk pada golongan-golongan wanita muda ni, ataupun tak sepertinya muda kan, ada yang berumur pun dah menjadi kedai dadah. Apa nasihat Datuk kepada wanita yang terlalu percaya sangat dengan golongan Afrika ni? Kita tak boleh sekat naluri perasaan mereka. Tapi nasihat saya berdasarkan pengalaman biru, semua mangsa tidak melibatkan keluarga dalam proses percintaan tersebut. Mereka membelakangi keluarga, mereka membelakangi nasihat-nasihat kawan-kawan kerana mereka terlalu taksub dengan perasaan yang sedang dibuai. Jadi nasihat saya, jika naluri sudah mula meningkat dalam proses penciptaan dengan apa bangsa sekalipun, bukan hanya harus baca banyak surat khabar pasal kes-kes macam ni, tapi saya rasa harus dilibatkan keluarga supaya mereka juga boleh memberi pandangan yang lebih arif dan akhirnya satu kesedaran boleh dicapai dalam diri bakal mangsa tersebut. Mangsa Jadi terpulang pada diri sendirilah. Ya, kan, terpulang pada diri sendiri kedai dadah. Jadi terima kasih banyak Datuk. Mungkin apa yang kita bincangkan hari ini belum cukup menyeluruh, namun pada saya kita dapat menyampaikan satu mesej kepada penonton mengenai isu kedai dadah. Terima kasih atas ruang, Gaddafi. Ya, terima kasih. Jadi itu saja sekian episod Secawantik untuk kali ini. Kita bersama dengan Pengerusi Biro Aduan Pemuda UMNO yang sudi bersama dengan kita. Terima kasih Datuk. Datuk Muhammad Khairul Nasir. Sekian saja dulu daripada saya, Gaddafi Muslim, untuk My Metro TV. Assalamualaikum dan salam sejahtera.